Saudara, sejak tahun 2014, belanjawan negara terus meningkat. Untuk menampung peningkatan perbelanjaan negara, kerajaan memerlukan dana yang mencukupi. Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang pesat dari tahun ke tahun seharusnya memberi kesan positif kepada kutipan cukai. Ini bermakna semakin berkembangnya ekonomi, semakin tinggi jumlah kutipan cukai yang dapat dikutip. Para belanjawan, jangkaan cukai, topik yang akan dibincangkan dalam Ringgit Biz seketika nanti. Pastikan anda terus bersama saya, Akmal Hafiz Ruslan, untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini Biz Malaysia, edisi Rabu 11 Oktober 2023. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM dan di TV1. Selain itu, anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Biz Malaysia. Baik saudara, sebelum ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Jumlah stok minyak sawit Malaysia pada tahun ini meningkat 9.60% kepada 2.31 juta tan pada September daripada 2.11 juta tan pada bulan sebelumnya. Dalam laporan prestasi industri terkini bagi September tahun ini, MPOB berkata inventori minyak sawit mentah MSM meningkat 14.24% kepada 1.37 juta tan bulan lepas daripada 1.20 juta tan pada Ogos. Manakala stok minyak sawit yang diproses naik 3.47% kepada 942,553 tan pada bulan September daripada 910,903 tan sebelum ini. Tiada import MSM untuk September, manakala jumlah import minyak sawit turun sebanyak 55.66% pada bulan sebelumnya. Seterusnya, terimaan pinjaman kasar negara tahun lalu meningkat 6.5% kepada 231.36 bilion ringgit berbanding 2021. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2022, keseluruhan terimaan pinjaman diperoleh melalui terbitan instrumen sekuriti kerajaan Malaysia, terbitan pelaburan kerajaan dan bil perbendaharaan. Premium bersih daripada terbitan instrumen sekuriti kerajaan Malaysia berjumlah 0.135 bilion ringgit, manakala sebanyak 0.281 bilion ringgit merupakan premium bagi terbitan instrumen terbitan pelaburan kerajaan. Laporan itu mendapati 56.8% daripada terimaan pinjaman kasar digunakan untuk melunaskan prinsipal pinjaman matang, iaitu meningkat 15.6% berbanding 113.76 bilion ringgit pada 2021. Terimaan pinjaman bersih bagi 2022 pula berkurangan kepada 99.83 bilion ringgit. Baik saudara, seterusnya kita tinjau perkembangan pasaran yang disediakan oleh PMB Investment diikuti harga komoditi setakat tengah hari tadi.
Saudara, jika kita imbas kembali intipati bajet 2023 lalu, antara lain yang mendapat perhatian adalah tentang percukaian. Melihat pendekatan kerajaan dalam membantu rakyat berdepan dengan situasi ekonomi yang mencabar dengan menetapkan kadar cukai pendapatan RM35,000 hingga RM100,000 dikurangkan ke 2%, manakala untuk pendapatan RM100,000 hingga RM1 juta dinaikkan dari 0.5% hingga 2%. Juga tentang pengenalan cukai barangan mewah. Bagaimana pula dengan untuk tahun 2024 dalam konteks percukaian? Adakah kemungkinan berlakunya penurunan atau sebaliknya? Semuanya kami akan bincangkan seketika nanti. Tapi untuk waktu ini kita saksikan dahulu apa kata anda untuk topik yang kita bawakan pada petang ini. Dalam bajet yang berikutnya, kerajaan tidak meningkatkan peratus cukai kepada rakyat kerana ini akan membebankan rakyat apalagi dalam keadaan ekonomi yang sedia ada. Kami sebenarnya sebagai badan NGO terbeban orang kata dengan cukai yang kami terpaksa bayar walaupun dana-dana yang kami dapat ini untuk membantu masyarakat Malaysia. Jadi harapan kami berilah pelepasan cukai kepada NGO-NGO di komuniti agar kami dapat menggunakan dana sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat Malaysia secara menyeluruh. Kami harapkan kerajaan Malaysia akan teruskan penolakan cukai untuk masyarakat Malaysia mengakses servis kesihatan mental di seluruh negara. Kerajaan akan consider memberikan penolakan cukai kepada pusat-pusat kesihatan mental atau koperasi-koperasi yang memberi kesihatan mental kepada pekerja-pekerja mereka. Jadi bukan sahaja kepada individu untuk menolakkan cukai, juga koperasi-koperasi dan agensi-agensi yang memberikan servis kesihatan mental kepada pekerja mereka. Untuk kerajaan menilai semula cukai yang perlu untuk diteruskan dan juga cukai yang tidak perlu atau boleh menjadi beban kepada masyarakat untuk dimansuhkan. Kerajaan lebih memberi lebih banyak bentuk insentif, bantuan dan juga subsidi, bukan sekadar terhad kepada golongan B40. Dan kami sangat berharap agar pemimpin kerajaan hari ini dapat turun padang dan buat kaji selidik serta pemerhatian terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat supaya ketelusan percukaian negara itu akan berlaku dan terus memajukan negara Malaysia yang kita cintai. Baik, itu kata mereka tentang jangkaan cukai yang akan dilaksanakan untuk belanjawan 2024. Dan topik yang kita angkat pada petang ini, prabelanjawan jangkaan cukai. Dan untuk membincangkannya, kita bersama dengan tetamu undangan yang telah pun bersiap sedia di studio ketika ini bersama dengan Puan Farah Rosli, Ketua Cukai Malaysia, Ernst & Young Tech Consultant Sedang Berhad. Assalamualaikum Puan Farah. Waalaikumsalam Akmal. Terima kasih Puan kerana bersama dengan kami di Biz Malaysia. Puan sihat? Sihat Alhamdulillah. Akmal. Terima kasih. Baik, jadi kalau kita lihat tentang percukaian yang selalu seringkali mendapat perhatian di mana sahaja dan terutama sekali untuk belanjawan 2024 ini. Jadi mungkin kita tak tahulah daripada Ernst & Young sendiri, pandangan Puan sendiri yang pembentangan belanjawan 2024 ini, dan adakah tumpuan cukai ini akan diberi lebih meluas lagi? Terima kasih Akmal. Bila kita sebut cukai, ramai yang risau. Betul. Bila musim belanjawan, orang ramai akan tertanya-tanya dua soalan. Satu adalah, adakah kita akan dikenakan cukai lebih tinggi? Maka mereka merasa bebanan. Kena bayar lebih lagi. Bayar lebih lagi. Dan juga kepada keadaan ekonomi yang semakin merundum seperti yang apa yang Akmal sebut tadi. Dan yang satu pihak lagi akan berkata, apakah galakan ataupun insentif cukai yang boleh mereka nikmati. Jadi itu adalah dua soalan yang selalu timbul. Tapi kalau merujuk pada apa yang Akmal sebut tadi, jika kita sebut tentang cukai dan apakah yang akan diberi tumpuan yang lebih meluas dalam keadaan ekonomi yang mencabar, sebenarnya setiap tahun saya cakap ekonomi itu mencabar kan. Bila saya ingat balik dalam Biz Malaysia yang sebelum ni pun ada disebut keadaan ekonomi itu masih mencabar. Betul. Semasa pandemik, dan sekarang kita sudah selepas pandemik, dan juga keadaan geopolitik yang tidak menentu, keadaan orang kata
supply chain yang tidak menentu juga, dan ketegangan ekonomi ataupun keadaan geopolitik dan keseimbangan sosioekonomi. Bukan sahaja di Malaysia, di dunia, tumpuan kepada cukai itu adalah lebih. Bukan sahaja kepada Malaysia tetapi juga disebut di negara-negara lain juga. Di peringkat global. Di peringkat global juga. Betul. Jadi kalau kita lihat kepada unjungan ekonomi dunia yang diunjurkan menurun, dulu ada disebut 5%, 6%, sekarang unjuran yang terbaru Pakar Ekonomi mengunjurkan menurun kepada 3%. Dan kalau kita lihat laporan Kementerian Keuangan yang terbaru ada menyebut bahawa pertumbuhan ekonomi turut akan menjadi sederhana pada kadar 3.9% berbanding dengan pertumbuhan ekonomi 88% tahun lepas. Dan kalau kita lihat kepada pembentangan bajet 2023, pembentangan semula pada Februari awal tahun ini, ada disebut beberapa cukai baru yang akan diperkenalkan. Betul. Jadi saya nak ingatkan semula ada diumumkan cukai barangan mewah dan juga cukai keuntungan modal. Ada orang kata mungkin cukai-cukai baru ni akan menjadi lebih kontroversi kerana semua orang tidak tahu apakah bentuk cukai yang akan diperkenalkan ini. Tapi pada pendapat saya pada hari Jumaat ini, pada pembentangan Belanjawan 2024 akan dirumuskan, akan butiran atau perincian akan diberikan lebih lagi pada Belanjawan 2024. Tetapi yang penting adalah cukai-cukai baru yang diperkenalkan harapnya seperti yang Akmal sebut tadi tidak membebankan. Betul. Yang penting keseimbangan dalam membantu merancakkan ekonomi negara, menjadi ekonomi negara, kerana cukai yang dikenakan itu akan sepatutnya dikembalikan semula kepada rakyat. Betul, kepada ekonomi dalam bentuk pembelanjaan infrastruktur, kemudahan-kemudahan kesihatan, pendidikan, dan juga kalau cukai itu dikurangkan untuk golongan M40 ataupun B40, lebihan orang kata savings ataupun kurang cukai yang dibayar itu boleh dibelanjakan semula ke dalam ekonomi untuk merancakkan ekonomi tempatan. Betul. Jadi semua, saya rasa semua akan mengharapkan situasi itu. Semua berdebar-debar kalau bercakap tentang cukai ni, tak kiralah sama ada individu ke ataupun syarikat dan juga sebagainya. Jadi apa yang kita harapkan agar mendapat titik keseimbangan, titik yang boleh menyeimbangkan kedua-duanya. Baik Puan, tadi Puan pun ada menyentuh tentang cukai-cukai baru yang dibentangkan pembentangan kedua dalam Belanjawan 2023. Dan kalau kita melihat kepada intipati Belanjawan yang lalu, kerajaan yang menyatakan tidak akan melaksanakan GST dan juga akan memperkenalkan kaedah lain untuk meningkatkan hasil negara. Jadi mungkinlah kita nak tahu ni daripada Puan sendiri, apa kaedah lain yang dilaksanakan itu? Betul. Akmal selalu tanya soalan-soalan yang membuat saya berfikir lebih lanjut lagi. Tetapi kalau kita sebut cukai perangan dan perkhidmatan atau GST, bertahun-tahun disebut adakah akan diperkenalkan semula, kerana telah dimansuhkan pada 2018. Jadi masa hayat GST di Malaysia tu agak pendek, tetapi banyak negara di dunia ada GST ataupun VAT, dinamakan VAT. Tetapi Malaysia tidak ada. Kita kembali semula kepada asas cukai tidak langsung dalam bentuk cukai barangan dan perkhidmatan, SST. Tapi mungkin masihnya belum selesai lagi untuk melaksanakan GST. Tetapi itu tidak. Yang penting adalah bagaimana cara untuk meluaskan asas cukai. Kerana kalau asas cukai itu kecil, bermakna ramai lagi rakyat Malaysia yang tidak termasuk dalam rangkuman bayaran pembayar cukai. Banyak sebab. Mungkin kerana mereka tidak mempunyai pendapatan untuk membayar cukai. Mungkin mereka mempunyai pendapatan tetapi tidak tahu bagaimana hendak membayar cukai. Itu adalah pendidikan. Ataupun mungkin mereka yang sengaja tidak membayar cukai. Itu harapnya tidaklah ada yang berlaku. Tetapi kalau kita lihat Belanjawan 2023 yang dibentangkan semula pada Februari baru yang lepas, kerajaan telah mengumumkan 47 langkah cukai telah disebut. Dan dalam 47 langkah cukai itu mungkin dalam sekitar separuh telah dilaksanakan. Contohnya program pengakuan sukarela.
telah diumumkan dan telah berjalan sekarang daripada Jun 2023 sehingga 31 Mei 2024. Baik. Jadi program ini secara tidak langsungnya akan menambah pendapatan cukai kerana mereka mempunyai peluang, pembayar cukai punya peluang untuk melangsaikan ataupun melaksanakan tanggungjawab pembayar cukai dengan membayar cukai yang tertangguh daripada tahun-tahun lepas dan tidak dikenakan penalti dan tidak akan dilabelkan sebagai tidak membayar cukai. Baik. Jadi itu adalah program pengakuan sukarela dan juga terdapat juga orang kata pengenalan cukai, Tax Identification Number ataupun TIN yang telah diperkenalkan. Akmal pun mungkin ada TIN, sudah ada. Saya pun ada TIN number kan. Betul. Jadi boleh dipergunakan, dia boleh digunakan. Dan salah satu daripada langkah cukai yang 47 yang saya sebut tadi adalah cukai barangan mewah, cukai keuntungan modal tadi, dan juga satu lagi adalah e-invoice yang diperkenalkan untuk menggalakkan pembayar cukai mengadakan sistem e-invoice dalam rangkaian pengurusan perniagaan di mana pendigitalan perniagaan itu sendiri akan berlaku dan invoice dalam bentuk digital ini akan dapat bermaksud akan menambahkan lagi golongan pembayar cukai ke dalam orang kata database untuk pihak lembaga hasil dalam negeri dan juga custom. Baik, jadi kalau kita lihat sebenarnya dari segi tindakan atau inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk pembayar cukai, melihat kepada trend ataupun sekarang ini, adakah rakyat Malaysia peratusannya untuk kita semua bayar cukai sangat tinggi kesedarannya? Pandangan Puan? Soalan yang bagus, Akmal. Ada dibuat kajian di mana dalam 36 mungkin juta, 33 ke 36 juta rakyat Malaysia, golongan pembayar cukai masih sedikit, masih kecil. Datanya adalah 3-4 tahun yang lepas. Tetapi kurang, kata saya, dalam sekitar 2 juta saja adalah pembayar cukai. Jadi bermaksud cukai yang dikutip itu adalah sangat kurang betul untuk dibelanjakan untuk kemakmuran, untuk pembangunan negara kan. Jadi kita harus, betul saya sebut tadi Amal, kita harus menambah lagi asas ataupun dipanggil broad base lah, supaya lebih ramai pembayar cukai dimasukkan ke dalam golongan pembayar cukai. Mungkin ada yang mendaftar sebagai pembayar cukai tetapi mereka tidak membayar cukai kerana mereka tidak mempunyai pendapatan. Jadi pada saya, cukai itu sepatutnya bukanlah orang kata pengakhirannya. Cukai itu adalah dikutip bila kita mempunyai pendapatan yang bagus. Betul. Dan juga mempunyai orang kata keuntungan daripada perniagaan dan digunakan untuk membayar cukai. Jadi yang penting adalah ekonomi yang rancak ataupun industri yang lebih makmur, dan cukai digunakan untuk antara untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Betul. Ataupun mengekang ekonomi ataupun industri yang tidak mahu digalakkan. Jadi cukai yang lebih tinggi dikenakan ke atas orang kata sinful tax pun ada juga, ataupun sekarang mungkin dah hendak mengenakan cukai barangan mewah, tetapi perlulah dipastikan itu adalah betul-betul barangan mewah. Betul. Bukan barangan yang digunakan oleh orang untuk setiap hari. Kena ada spesifikasi, justifikasinya itu. Betul. Saya setuju juga kalau kita sebenarnya ada satu kesedaran kita sebagai masyarakat, kita kena daftarkan dahulu untuk bayar cukai itu, ataupun kita kena tengok sebenarnya bukan semua orang perlu bayar cukai. Hanya yang telah pun disaring melihat kepada pendapatan dan juga sebagainya, barulah akan dilihat bahawa kita ini perlu atau tidak membayar cukai. Jadi sebenarnya tanggungjawab kita untuk kita daftarkan ke dalam LHDN dan juga sebagainya, dan juga kita perlu faham, tahu berkenaan cukai ini penting untuk pembangunan negara dan seterusnya menyumbang kepada keperluan kita sendiri. Betul, Bang. Betul. Jadi kalau kita lihat prinsip asas dasar percukai negara perlu berlandaskan cukai yang benar-benar perlu seperti mana yang kita nyatakan tadi itu, tanpa membebankan rakyat. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyatakan perincian lanjut mengenai perkara itu akan dimasukkan dalam belanjawan 2024. Jadi pada pandangan Puan, apa mungkin yang akan dilaksanakan? Ya. Yang patut dilaksanakan pada pendapat saya adalah
cadangan belanjawan 2024 ni yang penting adalah dalam memajukan aspirasi negara. Baik. Untuk mencapai, kita ada sebut dulu negara berpendapatan tinggi, tetapi itu adalah sebutan. Tiap-tiap tahun kita sebut kita nak menjadi negara berpendapatan tinggi. Tetapi yang penting adalah langkah-langkah, orang kata steps, langkah-langkah kita perlu ambil untuk mencapai sasaran itu. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil? Contohnya, kita perlu punya tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Betul. Kan? Dan bila saya kata berkemahiran tinggi itu adalah sepatutnya yang bersesuaian dengan kehendak industri. Jadi pada pendapat saya bermula juga daripada sistem pendidikan negara. Kalau sistem pendidikan negara itu masih ditakut lama, masih mengajar orang kata teknologi-teknologi yang tidak berkaitan yang tidak seiring dengan kehendak industri, kita mungkin akan ketinggalan. Jadi keseluruhan orang kata orang kata daripada awal rantaian ekosistemnya betul. Rangkaian ekosistem itu haruslah daripada awal pendidikan. Bila mereka pelajar-pelajar ini telah bekerja, mereka mendapat kerja di industri-industri yang sesuai dan bekalan-bekalan tenaga buruh tu atau tenaga kerja tu bersesuaian dengan kehendak industri. Dan sekarang ni orang kata teknologi itu berubah sangat cepat. Sangat pantas, kan? Betul. Kita baru belajar nak guna komputer, upgrade lagi. Betul. Dan dinaikkan lagi. Kita baru belajar nak menggunakan orang kata software baru. Datang lagi software yang baru. Jadi tenaga berkemahiran tinggi, orang kata robotics ke ataupun artificial intelligence semua tu perlulah kepakaran tu patutlah ada. Jadi di mana hendak mendapat kepakaran tu? Daripada sistem pendidikan ataupun daripada pelaburan luar negara contohnya. Pelaburan luar negara yang masuk ke Malaysia akan membawa teknologi-teknologi baru. Betul. Yang boleh dipindahkan kepada syarikat-syarikat tempatan ataupun rakyat-rakyat, tenaga pekerja Malaysia. Dan sebab tu saya kata insentif percukaian yang menarik pelaburan luar negara adalah penting, kerana ini akan secara langsung atau tidak langsung akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi domestik, orang kata DDI, Direct Domestic Investment, ataupun FDI, pelaburan luar negara. Betul. So tenaga kerja itu tinggi, itu adalah penting. Betul. Dan lagi satu adalah mungkin potongan cukai untuk setengah-setengah industri, PKS, industri kecil sederhana yang baru keluar daripada kemelut pandemik. Dan juga cabaran-cabaran mereka yang tersendiri. Belanjawan yang lepas ada mengurangkan kadar cukai. Betul. Untuk PKS ni, sebanyak 2% juga. Mungkin boleh dilihat semula, kerana tahap 15% cukai itu adalah hanya untuk kata salah saya pendapatan kurang 500,000 tak silap saya. Jadi perlu dilihat lagi. Pendapatan adalah agak kecil untuk industri kecil sederhana. Dan juga yang saya nak sebut juga, Akmal, adalah jika kita nak menggalakkan pelaburan luar negara, kita perlu halusi apakah pelaburan kita mahu masuk, bukan semuanya. Kan, kerana pelaburan yang bersesuaian dengan bentuk ekonomi kita dan juga hasil atau manfaatnya. Kadang-kadang kita takut nak membeli insentif cukai kerana kita hanya memberi saja, kan, dan merugikan negara. Tetapi kita harus juga lihat apa yang dibawa oleh pelaburan itu, supaya cukai yang dikurangkan kepada pelaburan asing ni kita mendapat balik dalam bentuk penggajian pekerja tempatan ataupun pembelanjaan dalam negara oleh pelabur-pelabur asing ni, di mana mereka membeli tanah, membeli aset untuk membantu menjana ekonomi negara. Baik, itu dia. Dan kalau kita lihat Malaysia yang akan menerima pakai cukai minimum global, dan ini salah satu kaedah baru yang dilaksanakan di seluruh dunia kepada syarikat multinasional, selain pengenalan cukai tambah nilai minimum domestik berkelayakan. Jadi bagaimana ianya ini dapat memberi impak kepada pelabur asing untuk melabur ke negara kita, seperti mana yang Puan Farah kongsikan sebentar tadi? Ya, cukai minimum global ni adalah menarik kerana asalnya adalah terdapat ketirisan cukai kerana orang kata taraf cukai
di negara-negara adalah berbeza. Kan di Malaysia 24%, Singapura 17%, Betul. Indonesia sekitar 20 lebih peratus, Germany 40 lebih peratus. Jadi kerana terdapat cukai-cukai yang berbeza ini, jadi jika ada syarikat multinasional, Baik. mungkin syarikat multinasional daripada luar negara ataupun syarikat Malaysia sendiri yang mempunyai operasi di luar negara, mereka akan tertakluk kepada cukai minimum global jika pendapatan keseluruhan operasi mereka itu adalah tinggi, 750 million euro. Baik. Jadi syarikat-syarikat yang terkena lah, orang kata terkena dengan global minimum tax ni atau cukai minimum global ni adalah syarikat-syarikat besar, syarikat Malaysia ataupun syarikat luar negara. Dan kaedah cukai minimum global ni adalah untuk membendung ketirisan cukai, kerana syarikat kadang-kadang ini adalah perspektif lah di mana operasi-operasi perniagaan ini akan membayar cukai, akan meletakkan pendapatan yang tinggi di negara-negara yang mempunyai cukai yang rendah. Baik. Jadi Malaysia telah mengumumkan akan memperkenalkan cukai minimum global, tetapi yang terbaru sekali Ahmad, ada disebut oleh Kementerian Kewangan bahawa mula-mula cukai minimum global ini akan diperkenalkan di Malaysia seawalnya 1 Januari 2024. 2 bulan saja lagi. Betul. Tetapi yang terbaru mungkin akan dilanjutkan pada 1 Januari 2025. Ada masa, tetapi tidak setahun lebih saja. Betul. Kan? Jadi yang penting adalah bagi pelaksanaan cukai minimum global ni, syarikat-syarikat haruslah melihat dua perkara. Satu, seperti Amal sebut tadi, apakah kesan kepada insentif cukai yang mereka telah dapat menikmati. Betul. Yang kedua adalah bagaimana pelaporannya. Kerana terdapat orang kata keperluan untuk melaporkan pendapatan mereka, dan laporan pendapatan ataupun cukai itu akan sampai kepada negara-negara di mana mereka beroperasi. Jadi orang kata transparent, di mana tidak ada lagi pelarian cukai, di mana kesemua operasi mereka akan membayar cukai sebanyak 15%. Baik. Sebagai Malaysia, kesannya kepada Malaysia adalah jika kita memberi insentif kosong, tidak perlu membayar cukai kerana pelaburan mereka dalam negara, kita harus melihat adakah ini akan menyebabkan pelaburan asing akan menarik pelaburan mereka dan pergi kepada negara-negara yang dapat menawarkan kadar cukai yang lebih menarik. Baik. Kan? Jadi perlu perlu teliti, perlu perhalusi, betul, dan perlu hati-hati kerana kita tidak mahu kesan akibat yang kita tidak mahu sebagai negara. Ketirisan itu kita perlu elakkan. Baik. Betul. Jadi kita setakat ini saja masa kita ada, tapi pastinya Puan Farah juga akan bersama-sama di dalam pembentangan ataupun analisis belanjawan 2024 yang akan secara langsung pada hari Jumaat nanti. Kita ucapkan terima kasih kepada Puan Farah. Apa yang diharapkan oleh semua pihak adalah titik keseimbangan yang perlu dicapai, di mana ianya akan memberikan situasi menang-menang kepada rakyat dan juga pembangunan negara. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Puan Farah Rosli, Ketua Cukai Malaysia, Ernst & Young Tax Consultant Sdn Bhd. Dan saudara, BIS Malaysia edisi Rabu 11 Oktober 2023 berakhir di sini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Saya Kamal Hafiz Ruslan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.